Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 684. Antara paparan utama. Hadi hina pengundi Pakatan Harapan di bulan Syawal. Pemandu mabuk, Kerajaan Perikatan Nasional tunggu apa lagi? Finas turut menjadi mangsa politik. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang menyelamatkan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakin hodoh sikap Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang setelah berjaya menebuk atap dan membentuk kerajaan pintu belakang yang dinamakan Perikatan Nasional. Tidak kira di saat umat Islam sedang menyambut Syawal yang suram dan bermaaf-maafan, Hadi terus mencurah minyak ke atas api kebencian di kalangan rakyat Malaysia. Dengan dibalut ayat-ayat suci Al-Quran, Hadi melemparkan penghinaan terhadap pengundi parti dalam gabungan Pakatan Harapan yang mahu membuang golongan kleptokrasi daripada berkuasa di negara ini. Manusia tidak boleh bertangguh melaksanakan perintah rukun-rukun Islam disebabkan nafsu serakah yang berkehendak, sekalipun lidahnya menyebutkan konsep rahmatan lil alamin. Khususnya apabila manusia itu bersifat rakus kepada kuasa sehingga melampaui batas kemanusiaan dan hukum nafsunya tidak mahu diubah. Kata Hadi Awang dalam tulisannya bertarikh 3 Syawal 1441 bersamaan 26 Mei 2020. Beliau mendakwa rakyat tertipu dengan media upahan yang beroperasi tanpa batas sempadan yang disalahgunakan keramatnya demi mencapai kemenangan di atas pentas demokrasi sehingga kemenangan itu rapuh dan mentah laksana mengait buah durian kerana tidak sabar menunggu sehingga masak dan matang. Maka gugurlah dalam keadaan mentah yang ditolak oleh tupai dan kera, apatah lagi manusia. Malangnya mereka berkelahi untuk membuka buah yang gugur itu dan memarahi orang lain kerana buahnya yang masih mentah. Mari kita kupas cemuhan Hadi pada bulan Syawal ini terhadap rakyat yang mahu membebaskan negara daripada kleptokrasi. Hadi lupa yang berdendang tanpa henti sebelum pilihan raya umum ke-14 ialah media perdana yang dikuasai UMNO Barisan Nasional iaitu RTM, TV3 dan Utusan Malaysia. Akhirnya, Utusan Malaysia terkubur kerana sering disaman fitnah oleh pemimpin Pakatan Harapan. Itu pun Hadi tidak menginsafinya. Pakatan Harapan tidak menguasai media. Rakyat sebenarnya yang telah sedar selama ini diperbodohkan oleh media perdana dengan cerita-cerita enak One Malaysia Development Berhad, 1MDB misalnya. Kononnya, PAS dan sekutunya UMNO telah menyelamatkan Malaysia. Beginilah nasib negara ketika pilihan raya umum ke-14 dan pascanya sehingga negara terpaksa diselamatkan kerana mentahnya kemenangan yang tidak berkesudahan dengan krisis yang berlaku dan menyusahkan rakyat, ujar Hadi. Demikian tomahan Hadi di hari ketiga Syawal tanpa bukti apa yang menyusahkan rakyat itu. Seolah-olah setelah menebuk atap, rakyat sudah tidak susah lagi. Sejujurnya, ia bukanlah durian mentah. Sebaliknya, durian tersebut sudah cukup ranum tetapi ditebuk tupai dan kera yang senantiasa mempunyai sifat khianat. Ia umpama PAS dan UMNO yang diibaratkan seperti tupai dan kera kerana tidak menunggu pilihan raya bagi menukar kerajaan tetapi menebuk kerajaan Pakatan Harapan dengan bersekongkol bersama beberapa pimpinan Pakatan Harapan yang khianat. Bidas Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil, lapor Malaysia Deadline. Siapa sebenarnya yang bersifat rakus kepada kuasa sehingga melampaui batas kemanusiaan dan hukum nafsunya tidak mahu diubah? Menurut Faiz, tindakan merampas kerajaan Pakatan Harapan yang sah dan dipilih oleh rakyat adalah disebabkan ketakutan pemimpin UMNO yang berhadapan dengan kes-kes penyelewengan di mahkamah. Manakala PAS pula diumpamakan seperti kemaruk kuasa setelah tidak mampu menang melalui pilihan raya. Setakat ini, apakah usaha menyelamatkan negara yang sedang dilakukan? PAS sendiri mungkir terhadap prinsipnya yang mahu melaksanakan kerajaan teknokrat. GLC digunakan sebagai ghanimah yang dibahagi-bahagikan dalam kalangan ahli parlimen dan pemimpin Perikatan Nasional, sementara golongan profesional yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan dipecat.
Jika itu jenama memimpin bersama Islam yang diperjuangkan Hadi, tidak keterlaluan jika PAS digelar sebagai parti menunggang agama demi kepentingan politik. Adalah diharapkan Presiden PAS berhenti mengeluarkan fatwa politik murahan sebegini kerana ia merendahkan martabat beliau sebagai ulama, sedangkan tugas beliau sebagai duta khas ke Timur Tengah masih belum terlaksana, tegas Faiz. Jom Channel bersetuju dengan penegasan Faiz Fazil yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir. Berhentilah meludah ke langit dan memalukan diri sendiri. Sepatutnya setelah menjadi sebuah kerajaan, PAS tidak lagi dihurung ketakutan akan ditumbangkan dengan melemparkan tomahan yang menyakitkan hati rakyat. Lebih-lebih lagi di bulan Syawal yang diharap dipenuhi keberkatan. Nampaknya Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong masih sibuk membahagi-bahagi ghanimah rampasan kuasa. Tidak nampak beliau sedang bergerak ke arah meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi menangani isu pemandu mabuk. Terkini, satu lagi nyawa terkorban akibat kemalangan berpunca oleh pemandu mabuk yang memandu menentang arus. Mangsa seorang kaki tangan alam flora, Irwan Herman Kamarudin, ketika itu dalam perjalanan dari Sungai Isap Perdana menghala ke depo alam flora di Gebeng untuk bertugas shift malam. Sebelum ini, pada awal pagi 3 Mei lalu, seorang anggota polis, Korporal Safwan Muhammad Ismail, meninggal dunia selepas dirempuh sebuah kenderaan ketika bertugas menjaga kawalan sekatan jalan raya SGR di Kajang. Kerajaan Perikatan Nasional dilihat tidak serius dalam menangani isu pemandu mabuk di negara ini, kata pemimpin DAP dalam satu kenyataan bersama kemarin. Situasi ini berbeza dengan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang menunjukkan kesungguhan politik dalam menangani isu tersebut menerusi cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mantan Menteri Pengangkutan Anthony Locke ketika itu mahu meminda akta berkenaan bagi mengenakan hukuman keras ke atas pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol, termasuk tindakan menggantung lesen memandu seumur hidup. Isu pemandu mabuk yang dahulunya menjadi isu besar pembangkang BN dan PAS kini seperti tidak lagi menjadi prioriti apabila mereka menjadi kerajaan. Mereka sekadar menyebarkan soal selidik Kementerian Pengangkutan yang dijalankan secara atas talian dan mencadangkan supaya suatu jawatankuasa khas kabinet ditubuhkan. Walhal apa yang patut dilakukan adalah meminda undang-undang sedia ada, kata kenyataan itu. Antara pindaan yang dicadangkan ialah pertama, meminda Seksyen 44 iaitu memandu di bawah pengaruh dadah atau alkohol yang menyebabkan kematian boleh dijatuhkan hukuman penjara sehingga maksimum 20 tahun dan minima 6 tahun. Hukuman penjara sekarang ialah tidak kurang daripada 3 tahun tetapi tidak lebih daripada 10 tahun. Kedua, menurunkan kadar alkohol yang dibenarkan daripada 80 mg alkohol dalam 100 ml darah kepada 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau kurang mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ketiga, meningkatkan denda dan penjara kepada pemandu yang melebihi had yang dibenarkan walaupun tidak terlibat dalam kemalangan. Dan keempat, menggantung lesen memandu untuk seumur hidup sekiranya seseorang didapati bersalah menyebabkan kematian semasa memandu dalam keadaan mabuk. Saya berpendapat seseorang pemandu mabuk yang telah meragut nyawa orang lain tidak layak untuk memandu di atas jalan raya. Beliau juga mencadangkan untuk mewajibkan semua penguatkuasa JPJ untuk memakai body camera semasa menjalankan tugas bagi menjamin tahap integriti yang paling tinggi dan menjalankan tugas without fear of favour. Bagaimanapun, kata Anthony, semua itu tinggal cadangan sekarang. Pendirian kami amat jelas. Kami tidak menafikan hak orang bukan Islam untuk mengambil minuman keras. Tetapi selepas minum alkohol, anda tidak ada hak untuk memandu dan membahayakan orang lain. Pemandu mabuk mesti dihukum seberat-beratnya, tegasnya. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim berkata, Kerajaan Barisan Nasional berpuluh tahun tidak ambil endah macam tidak ada kes. Memetik data dari The Asian dan The Mole, beliau berkata dalam tempoh 2010 hingga 2017, mangsa pemandu mabuk berjumlah seramai 1,142 orang. Pindaan undang-undang tidak jadi disebabkan langkah Sheraton. Kita pun sudah minta agar pindaan undang-undang itu dibawa ke Parlimen pada 18 Mei 2020. Tetapi kerajaan baharu enggan menerima, ujar Steven. Beliau membidas apa yang beliau sebut sebagai hero-hero yang sibuk meratib kaum, agama dan politik yang menyebabkan masalah lama tidak selesai, timbul masalah baru. Jom Channel sengaja menyiarkan kenyataan pemimpin DAP ini yang ditohmah oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai anti-Islam dan sebagainya. Nah, siapa Menteri Pengangkutan sekarang?
Bukankah beliau rakan sekongkol tebuk atap kalian? Ibarat pepatah Melayu, terlepas dari mulut buaya, masuk mulut harimau. Itulah yang berlaku kepada Finas, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. Menurut penerbit filem Raja Azmi Raja Sulaiman, berhubung perubahan kepimpinan Finas baru-baru ini. Kata Raja Azmi, menteri sepatutnya mengambil masa yang lama untuk menilai serta mendapatkan maklumat lengkap calon yang dilantik untuk jawatan berkenaan. Menurutnya, kementerian sepatutnya melantik orang yang mempunyai kelulusan akademik dalam seni atau pembangunan filem. Kita ada banyak golongan ini di universiti-universiti, tapi apabila pemilihan berdasarkan politik, ia tak akan ke mana. Dalam industri hiburan, tak boleh ambil orang politik. Yang saya nampak tak akan ada pembaharuan dan perubahan, katanya, seperti dipetik Harian Metro. Raja Azmi yang sudah 27 tahun terbabit dalam bidang perfilman berkata, beliau melihat Finas tidak pernah berubah. Saya tak takut kerana kita bebas bercakap. Harapnya saya tak disenar hitam oleh Finas selepas ini. Jangan kerana kenyataan saya ini buat saya susah nak cari makan. Filem saya jerangkung dalam almari pun dah nak keluar dan jangan nanti apa sahaja yang berkaitan filem saya disekat. Pernah berlaku sebelum ini, kita tak boleh cuit langsung mengenai Finas. Apabila komen mengenai ketua pengarah, pasti akan disenar hitam. Depan cakap okey tapi belakang tidak. Harap tahun 2020 akan ada pembaharuan, katanya. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Datuk Saifuddin Abdullah mengumumkan pelantikan bekas Ketua Cabang Keadilan BERA yang juga seorang ahli perniagaan Zakaria Abdul Hamid sebagai pengerusi baharu Finas menggantikan Datuk Hans Isaac. Sementara itu, pengarah terkenal gas Abu Bakar berkata, kena telus dan jangan fikir untuk jadikan tempat itu untuk buat duit. Itu tanggungjawab yang dah diberikan dan jalankan tanggungjawab sebaiknya. Kami yang betul-betul bertungkus lumus nak memajukan industri filem ini sudah penat dengan politik. Menurutnya, mereka ingin berkarya dan pada masa sama, karya mereka juga boleh menjana pendapatan ekonomi negara. Dalam hal ini, orang macam saya terutamanya ingin bawa filem Malaysia ke peringkat antarabangsa. Saya sebenarnya kecewa kerana tempoh lantikan hanya 2 tahun. Belum sempat buat apa-apa, dah tamat kontrak atau dah digantikan. Orang yang dilantik itu perlu ada ilmu dan prihatin juga berkenaan badan kerajaan yang fungsinya seperti Finas di negara luar bekerja, katanya. Perlantikan Zakaria merupakan satu lagi lantikan ahli politik mengetuai agensi kerajaan dalam siri pemberian ghanimah oleh Kerajaan Perikatan Nasional kepada penyokongnya. Bekas Ketua Cabang Paya Besar Al-Bakri Salim berkata, Zakaria bukan ahli politik kerana sudah dipecat dari keadilan. Al-Bakri adalah timbalan kepada Zakaria di dalam NGO penggerak komuniti negara di Pahang. Ketua Komunikasi Keadilan Pahang, Wan Fauzdin Samad bertanya, apa kaitan kelayakan dan pengalaman saudara Zakaria untuk menerajui Finas? Tiada tokoh lainkah yang boleh menerajui Finas dari kalangan anak seni atau paling kurang ada kelayakan berhubung dengan kesenian, perfilman atau hiburan? Ini persoalannya, kata Wan Fauzdin setelah Zakaria dipecat dari keadilan kerana terdapat laporan dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tentang pelibatan beliau dengan kes rasuah. Beliau terus bergerak rapat dengan orang politik seperti Datuk Seri Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin. Finas mahu diterajui oleh orang seperti ini. Mana maruah Finas? Soal Wan Fauzdin. Menurut beliau, Zakaria adalah orang kuat Azmin dan Datuk Saifuddin Abdullah yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Finas di bawah Kementerian Ahli Parlimen Indra Mahkota yang kianat ini, bodoh sangatlah jika kita tidak boleh fikir apa erti lantikan ini sehingga sanggup mengenepikan anak-anak seni hanya kerana mahu beri pada kroni politik, tegas Wan Fauzdin. Jom Channel setuju dengan pendapat aktivis industri perfilman. Finas jangan digunakan hanya untuk mengawal apa yang boleh dan tidak boleh oleh pihak-pihak tertentu. Seorang ahli falsafah Rom, Marcus Tullius Cicero berkata, ikan membusuk mulai dari kepala. Begitulah juga Finas. Tidak hairan jika bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mereka cipta pelbagai dongeng berkaitan One Malaysia Development Berhad, 1MDB kerana beliau sedang berhadapan dengan pertuduhan berhubung dengannya. Seluruh dunia mementertawakan Malaysia yang menggelar pentadbiran negara ini sebagai kleptokrasi. Tiba-tiba Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang menutup atap bersama gerombolan langkah Sheraton berteriak mengatakan bahawa mereka sedang menyelamatkan Malaysia. Jom kita menoleh ke belakang sebentar untuk menyusul sebahagian kecil fakta berkaitan 1MDB.
Sebanyak 972 juta US dollar bersamaan 2.973 bilion ringgit wang daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB dikesan dimasukkan ke dalam akaun peribadi milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Transaksi kewangan berkenaan berasal dari 3 syarikat iaitu Good Star, Aabar dan Tanor yang berjaya dijejak Polis Diraja Malaysia PDRM. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata, menerusi siasatan dijalankan juga, polis sudah mengenal pasti sebanyak 132 transaksi penggunaan wang haram dan siasatan lanjut masih dijalankan. Katanya, polis juga mengenal pasti seramai lebih 50 individu termasuk ahli politik dari dalam dan luar negara turut menerima wang yang diseleweng daripada 1MDB, lapor bernama 13 September 2018. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001. Bukan pemimpin Pakatan Harapan yang kata pemimpin UMNO menyeleweng tetapi polis yang mendedahkannya. Tiba-tiba Hadi menghina pilihan rakyat yang menyingkirkan para pemimpin yang didakwa oleh polis melakukan transaksi wang haram berhubung dengan 1MDB. Kononnya, wang yang masuk ke kantong Najib itu datang dari putera Arab yang baik hati. Kononnya, Najib tidak tahu wang itu masuk ke dalam kantongnya walaupun beliau ketika itu merupakan Menteri Kewangan dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Nampak sangat PAS menyokong gerombolan kleptokrat ini. Ada apa agaknya begitu bersungguh-sungguh Hadi mempertahankan kerajaan tebuk atapnya? Daripada analogi penternak babi, kera mengambang sehinggalah durian yang gugur mentah. Begitulah Hadi menghina rakyat yang menolak kerajaan kleptokrasi dan pengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Namun, jika tidak ada apa-apa, mengapa Hadi membayar Sarawak Report untuk menghentikan saman yang beliau failkan terhadap Claire Ricossel Brown? Menurut bekas Peguam PAS Muhammad Hanifah Maidin dari satu talk show antara aktivis Iswardi Murni dan Claire pada 20 Mei lalu, terpancar maklumat baharu yang didedahkan oleh editor Sarawak Report tersebut tentang isu kos yang Presiden PAS bayar kepada peguam beliau sendiri. Kos RM13.3 juta yang perlu dibayar oleh Hadi Awang kepada peguamnya dalam kes saman terhadap editor Sarawak Report adalah real dan bukan anggaran semata-mata berdasarkan pengalaman bekas peguam beliau mengendali kes saman ke atas akhbar Daily Mirror di UK sebelum ini. Pada hemat saya, dalam keadaan sebegitu, saya yakin dari awal jika kes berakhir hingga ke perbicaraan penuh, a full-fledged trial, keberangkalian untuk Presiden Parti kalah adalah amat cerah dan amat tinggi, kata Hanifah dalam kenyataan sebagai mengulas talk show berkenaan. Samanlah Sarawak Report kerana membuat pendedahan dalam talk show itu jika berani kerana benar, takut kerana salah. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang menyelamatkan Malaysia, yang pasti bukan Perikatan Nasional. Seperti kata pengurusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Raja Mahrin Shah, tidak perlu juga hujah jika kera hajatkan durian mentah atau tidak. Kerana realitinya, rakyat memilih Kerajaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perikatan Nasional tidak direstui dan bukan melalui undi rakyat. Rakyat tahu kerana rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.